Sangat baik. Jadi saya pun tak nak buang masa, kita mempersilakan kita punya speaker kita yang pertama, tak lain tak bukan Dr. Asmadi Yusof. Dipersilakan Dr. Okey. Terima kasih Haji Razni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Diharap kita semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. InsyaAllah malam ni kita akan bercerita sikit tentang pelaburan emas. Suara boleh dengar tak? Clear. Boleh Alright. Okey. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Ahmad Asmadi Yusof, pensyarah perubatan dan tak ada kaitan dengan pelaburan emas. Tapi saya terlibat dengan pelaburan sejak 20 tahun lepas dan juga terlibat dengan memberikan motivasi dan ceramah tentang kewangan kepada pelajar-pelajar universiti. Saya juga terlibat dengan pelaburan stock market BSKL dan juga US. Dan baru-baru ni 6 bulan lepas terlibat dengan pelaburan emas di Quantum Metal. Okey, jadi saya akan share dulu. Alright. Okey, terlebih dahulu kita kena ada azam lah untuk menjadi jutawan, dan saya mengajak semua yang ada kat sini berhasrat untuk menjadi jutawan. Bersama-sama kita jadi jutawan. InsyaAllah. Alright. Dan saya harap kita boleh dengar betul-betul dan fahamkan betul-betul. Dan kalau ada apa-apa keraguan, buatlah kajian sendiri. Dan kemudian kita buat decision supaya decision kita ini dalam keadaan yang kita faham dan jelas. Alright. Alright. Okay. So saya ingin kongsikan tips untuk jadi jutawan, terutamanya dalam quantum metal lah. Alright. Yang pertama, tips dia mestilah kita kena buat decision, decide to be untuk jadi jutawan. Ataupun dalam kata lain, kita kena ada vision untuk jadi jutawan. Contohnya, visionnya adalah 10 tahun akan datang kita akan jadi jutawan. Contoh, jutawan ni maksudnya kita akan ada 1 juta ringgit daripada pelaburan kita di Quantum Metal ini dalam masa 10 tahun. Ini contoh. Okey. Yang kedua, bila kita ada vision saja, kita tidak boleh capai apa-apa melainkan dengan ilmu. Ilmu sangat penting. Jadi kalau kita ada duit banyak mana pun, kalau kita tak ada ilmu untuk menguruskannya, maka duit itu akan hilang dengan sekejap saja. Ramai yang kita dengar ada duit terpijak, dapat jual tanah Felda ke apa ke. Tapi dalam masa yang sekejap saja duit itu dah habis, tanah pun dah habis. Jadi kita kena belajar ilmu untuk menguruskan kewangan ini. Dan ini kita tidak belajar masa kita universiti. Walau bidang apa pun yang kita ambil, kita tak belajar macam mana nak buat saving, macam mana nak invest dan juga macam mana nak gandakan duit. Jadi oleh kerana itu kita kena belajar sendiri. Tak ada orang akan ajar kita, melainkan kita lah kena belajar sendiri. So dalam ilmu financial ni, kewangan ni, dia ada 2 benda yang sangat penting, iaitu ilmu untuk menyerang dan satu lagi ilmu untuk bertahan. Menyerang ni maksudnya kita nak dapat duit tambah, nak tambah duit dengan melalui investment ataupun buat bisnes. Okey, bisnes agak sukar, maknanya kita kena ada ilmu tentang bisnes juga. Tapi investment pada saya lebih mudah daripada bisnes. Kita boleh teruskan kerja kita sekarang, di samping kita boleh buat investment. Pertahanan pula kita mesti ada medical insurance. Contohnya, kalau kita tak ada medical insurance, kalau kita sakit, maka kita kena masuk ward dan kita kena habis banyak duit simpanan kita untuk berubat. Jadi itu
maksudnya kita tidak ada pertahanan. Jadi kita kena ada medical insurance. Kita juga kena ada life insurance. Contohnya kalau orang tu isterinya tak bekerja. Kalau dia berlaku kematian pada suami, apa jadi kepada isteri? Jadi kita kena ada life insurance. Ambil takaful ke apa ke. Dan kita kena ada juga hibah ataupun wasiat yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita. InsyaAllah. Dan dalam financial knowledge ini juga ilmu tentang pengurusan kewangan juga, yang penting juga kita kena tahu bagaimana kita nak menguruskan pendapatan kita dan perbelanjaan kita. Kita tidak mahu pendapatan dan perbelanjaan ini sama banyak. Kita tak nak. Walaupun dia nampak adil, tapi dia sebenarnya tak adil bagi kita. Dan kalau perbelanjaan itu jauh lebih banyak daripada pendapatan kita, ini adalah resipi untuk bankrupt lah. Alright. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena kurangkan expenses kita, perbelanjaan kita. Ada banyak cara, tapi antara yang sangat penting bagi saya adalah untuk kita menulis setiap perbelanjaan kita ini. Sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan kita buat menulis ni. Dan setiap perbelanjaan yang kita buat, kita tulis tu kita kategorikan kepada 1, 2 dan 3. 1 maknanya sangat penting, mesti belanja. Yang 3 ni langsung tak penting. Yang kedua ni in between that. Jadi kalau kita buat macam ni, insya-Allah dalam masa sebulan, 2 bulan lepas tu, kita akan berjaya mengurangkan perbelanjaan kita dalam 20%. Alright. Jadi kalau kita boleh mengurangkan perbelanjaan kita dan meningkatkan pendapatan kita, maka kita ada duit lebihan. Duit lebihan ni. Ataupun yang lebih baik adalah kita simpan dulu, yang selebihnya baru kita buat perbelanjaan. Dan dengan duit yang lebih inilah kita buat investment supaya akhirnya kita tidak perlu bekerja lagi. Duit itulah yang kerja untuk kita. Jadi kita tak nak bekerja sepanjang masa, sampai tua. Alright. Dan yang ketiga, kita perlu juga tengok bahawa kita kena tambahkan punca-punca pendapatan kita. Kita tak nak jadi macam orang biasa, hanya ada 1 sumber pendapatan saja. Orang jutawan ada 7 punca pendapatan. Jadi kalau berlaku ada masalah dalam salah satu punca pendapatan, dia ada 6 lagi yang boleh backup dia. Tapi kalau ada 1 saja, kalau jadi kes COVID baru ni, ramai yang telang kabut sebab hanya ada 1 sumber pendapatan sahaja. Alright. Yang keempat, kita kena ada plan dan strategi macam mana kita nak capai vision kita tu. Kalau kita tak plan, maka kita sebenarnya menuju ke kegagalan. Alright. Dan kalau kita baca majalah Forbes ni, dia mengatakan bahawa kita tidak mungkin jadi jutawan melainkan kita buat investment. Investment. Jadi kalau kita mengharapkan gaji kita sahaja, tak mungkin kita jadi jutawan. Melainkan gaji kita tu terlampau besar lah. Dan kalau kita tengok dalam Google ke apa ke, banyak yang menyarankan kita simpan RM200 sebulan, return on investment kita adalah 8%, dan kita kena ambil masa 45 tahun untuk jadi jutawan. Ini pada saya sangat lama dan kita kena cari cara lain lah. Dan juga ada juga yang mengatakan bahawa kalau kita ada modal RM250,000 dan kita laburkan dekat tempat yang memberikan ROI 8% dengan ada compounding factor, maka kita akan menjadi jutawan selepas 20 tahun. Setengah orang kata mungkin ini tidak lama, tapi bagi saya dia lama. Okey. Jadi kalau kita nak dalam masa 10 tahun saja, kita kena mencari pelaburan yang boleh memberikan ROI lebih daripada 30%. Kalau 100% lagi bagus. Dan modalnya adalah RM100,000.
dan boleh dikurangkan kalau ROI itu lebih tinggi. Alright. Dan di quantum matter sebenarnya untuk menjadi jutawan dalam masa tak sampai 5 tahun adalah suatu benda yang menasabah dan bukanlah satu angan-angan. Ini kita akan cerita nantilah. Alright. Puan Aida akan cerita insya-Allah. Alright. Dan yang kelima, kita kena ada extraordinary determination. Ini jarang orang ada. Ramai orang berpusu-pusu join sana program untuk jadi jutawan lah apalah. Tapi tak ramai yang jadi jutawan. Sebab itu statistik menunjukkan bahawa ada 16,000 sahaja orang di Malaysia ni yang jadi jutawan. Maknanya tak sampai 0.5%. 0.05% sahaja. Jadi determination ini, keazaman yang tinggi disusuli dengan gerak kerja yang bersungguh-sungguh adalah satu kemestian untuk jadi jutawan. Alright. Okay. Dan baru kita pergi ke topik kita yang sebenar, iaitu perbandingan pelaburan. Sebenarnya ramai rakyat Malaysia ini melabur dekat tabung haji, ASB ataupun KWSP. Ini adalah tempat yang biasa rakyat Malaysia melabur. Tapi kalau kita tengok 6 tahun lepas, purata ROI, return on investment untuk 6 tahun lepas, hanya memberikan pulangan tak sampai 7%. Semua kurang daripada 7%. Dan kalau kita tengok unit trust pula, 8 yang terbaik sekalipun, puratanya hanya 8.35% sahaja. Ini sangat-sangat rendah berbanding dengan apa yang kita nak, iaitu sekurang-kurangnya 30%. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena mencari pelaburan yang memberikan pulangan lebih pada 30% setahun. Dan kita kena buat pemikiran di luar kotak. Kita kena baca banyak buku-buku financial. Dan akhirnya kalau kita lihat buku-buku itu, mereka akan menyatakan bahawa rahsia orang kaya menjadi kaya terletak pada 2 faktor. Yang pertama, mereka menggunakan konsep leverage. Dan yang kedua, mereka menggunakan confounding factor. Jadi malam ni saya akan hanya cerita tentang konsep leverage sahaja. Iaitu mereka menggunakan other people's money. Ini maknanya kalau kita tengok Air Asia, Tony Fernandez beli kapal terbang bukan pakai duit dia, tapi pakai duit kita semua. Mereka yang melabur dalam bursa saham Kuala Lumpur, ada stock market Air Asia, itulah yang digunakan untuk membeli kapal terbang. Alright. Dan kalau kita tengok yang dekat dengan kita ialah hartanah. Kalau kita beli rumah, kita sebenarnya hanya membayar 10% sahaja deposit. Dan 90% lagi adalah kita buat pinjaman bank. Dan ini kita panggil leverage 10 kali. Okey. Dan saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan kaedah leverage 10 kali ini berbanding dengan kalau kita beli rumah secara cash. Leverage ini memberikan keuntungan yang jauh lebih besar. Right? Ini gambar rajah menunjukkan belah kiri ini kalau kita beli rumah secara cash dan sebelah kanan ini kalau kita beli rumah secara menggunakan leverage. Seperti mana yang kita biasa buat. Rumah harga sama, masa beli 119,000, lepas 10 tahun jual pada harga 350,000. Okey, beli secara cash. Dan tidak buat pinjaman ke bank langsung. Jadi ROI yang hanya adalah 6% sahaja. Tapi rumah yang sama, kalau kita hanya beli menggunakan 10% saja dan selebihnya buat pinjaman bank, maka ROI-nya adalah 31%. Jadi hanya menggunakan kaedah pembiayaan yang berbeza. Itu satu menggunakan leverage, satu menggunakan cash, maka kita akan dapat menggandakan keuntungan kita 5 kali. Jadi ini menunjukkan bahawa leverage akan menguntungkan kita. Apa tidaknya, kalau kita ada 115,000 ni,
Instead of kita beli 1 biji rumah saja, kita boleh beli 5, 6 biji rumah. Dan kalau kita beli macam tu, keuntungan kita jauh lebih banyak lah. Alright. Dan kalau kita apply kaedah yang sama dengan pelaburan emas. Kalau dulu pelaburan emas ni kita beli emas dekat kedai emas atau kat bank atau kat mana-mana syarikat, kita kena beli secara cash. Cuba kita bandingkan kalau kita beli emas ni menggunakan kaedah leverage. Okey, cuba tengok. Kalau kita ada duit cukup untuk beli 1 keping emas ni, kemudian dengan menggunakan pembiayaan ataupun leverage 10 kali, kita mampu untuk ada 10 keping emas. So sekarang saya akan tunjuk secara matematik bagaimana membeli emas menggunakan leverage ini akan menguntungkan kita. So sebelah kiri adalah tanpa leverage, sebelah kanan adalah menggunakan leverage 10 kali. Okey, kalau kita tengok pada tahun 2015, harga emas adalah $1060 per ounce. Dan kita ada modal $10,000. Dengan leverage, kita akan dapat $100,000. Sebab $10,000 itu, kita campur lagi $90,000 yang kita buat pembiayaan menggunakan konsep tawaruk. Jadi kita dapat $100,000. Oleh kerana itu, kalau tanpa leverage kita hanya mampu beli 9.43 ounce sahaja, tapi dengan menggunakan leverage 10 kali tadi, kita dapat beli 10 kali lebih banyak emas berbanding tanpa leverage. Okey, kalaulah kata 6 tahun selepas itu, harga emas naik 77% kepada $1,877 per ounce. Okey, kalau kita jual tanpa leverage kita hanya dapat 17,700 dan kita tolak modal kita 10,000. Okey. Jadi kita ada lebihan 7,700. Oleh kerana itu ROI-nya adalah 77% untuk 6 tahun, untuk setahun adalah 12.8%. Right. Dengan menggunakan leverage kita akan dapat kalau kita jual emas tu kita akan dapat 177,000 dan kita tolak modal kita 100,000. Modal kita 100,000 modal campur dengan pembiayaan. Jadi kita akan dapat 77,000. Dan kalau kita kira ROI kita akan dapat 770% ataupun lebih kurang 128% setahun. Banyak kan? Okey. Tapi oleh kerana kita ada tawaruk, buat pinjaman menggunakan konsep tawaruk, jadi kita kena bayarlah 90,000 yang kita buat pembiayaan tu kali 3.5% setahun. Tapi kita pinjam 6 tahun, kita kena bayar. Jadi kalau kita tolak semua, kita masih dapat 581% untuk 6 tahun dan 97% setahun. Dan kalau kita bandingkan semua ni dengan pelaburan-pelaburan lain, maka kita akan dapati tabung haji, ASB, KWSP, unit trust, beli rumah secara cash ataupun beli emas secara cash akan memberikan pulangan tak sampai 30%. Sedangkan kita nak jadi jutawan, kita kena ada 30% ke atas. Jadi hanya 2 sahaja yang memenuhi kriteria ini. Iaitu membeli hartanah menggunakan leverage ataupun membeli emas menggunakan leverage. Jadi kalau kita tengok compare dua ni, sudah tentulah kita perlu pilih membeli emas menggunakan leverage. Alright. Dan membeli emas menggunakan leverage ni bukan suatu benda yang baru dekat stock market. Ada banyak platform stock market yang boleh membeli, yang kita boleh beli emas. Di eToro contohnya, dia beri kita 20 kali leverage lagi. Tapi dia tidak patuh syariah sebab dia beli hanya digital emas tanpa ada sandaran fizikal. Dan kemudian dia ada margin call lagi. Itu apa maksud margin call? Bila harga emas itu turun,
daripada harga apa yang kita beli, mungkin 50% contohnya, dia akan kenakan kita margin call. Maknanya dia akan suruh kita tambah top up duit kita. Kalau tak, apa-apa yang ada itu akan di-profitkan. Dia akan dipanggil forced sale. Okey, jadi itu adalah satu benda yang memeningkan kita kalau kita pergi kat stock market. Dan saya nak memperkenalkan quantum meter berbeza. Sebab yang pertama dia patuh syariah. Dia digital emas tapi dia ada sandaran fizikalnya. Dan dia diaudit juga oleh badan-badan yang mengatakan dia adalah patuh syariah. Kemudian dia ada leverage 10 kali ataupun 5 kali. Walaupun tak sampai 20 kali tapi ada leverage 10 kali. Dan kemudian dia tidak ada margin call. Ini sangat bagus. Tiga-tiga ciri yang ada di quantum meter tidak ada pada company-company lain. Di Malaysia walaupun di seluruh dunia. Okey. InsyaAllah penceramah kita selepas ini akan menceritakan tentang quantum meter dan apa produk-produk dalam quantum meter. Jadi itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.